Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang-riang rasanya oh bila kita bersama. Nampak? Mana baja yang aku order tu? Ada itu, dah masuk sekali dah. Dah masuk? Ni. Nampak? Wah. Ini satu semburan yang boleh menaikkan cendawan dengan senang. Deodorant. Dia bukan deodorant untuk cendawan. Oh, deodorant untuk cendawan. Ni. sayur apa ni, Zik? Okey. Ini... Sekejap, aku lupa aku tanam sayur apa. Ni Sawi. Ni sawi. Okey. Yang ditanam secara organik. Sebab sekarang ni biasalah muat sawi tu pergi kedai tengok harga sayur macam naik sampai 100%. Uish. Kan, nak pergi beli ni, bawa duit berapa ringgit je. Sampai tak cukup bayar. Berbeza pula. Tanam sendirilah kat rumah. Macam saya pergi juga nak cari sayur, tapi saya rasa sama je benda tu. Sama harga sayur. Itu beza orang berduit dengan tak berduit. Tak, salah. Sebenarnya yang tu pergi wash saya. Rumah yang pergi. Dia antara dua, antara banyak duit ataupun awak tak makan sayur. Okey. Tu pun satu lagi, tak makan sayur. Tapi bila Haziq kata harga sayur naik, sebab tu kita patut bercucuk tanam sendiri ni. Sebab tu dalam hari ni Borak Kopitiam kita nak bawakan untuk anda ada pelbagai cara yang mudah. Zik, jangan hancurkan sawi tu. Tadi dia cantik je, sekarang apa dah jadi dah. Ini bukan sawi goreng. Akak yang tanam sawi ni pandang je. Apa benda Haziq buat dekat sawi tak apa. Sekejap lagi kita repair. Okey. Sekarang ni bersama kami Haziq dan juga Muaz dalam Borak Kopitiam kita. Sebelum nak cerita pasal sayur ni, kita nak recap dululah. Berapa jumlah kes COVID-19 di Malaysia semalam? Okey, jadi seperti yang semua sudah maklum, semalam dengan catatan yang telah pun dikongsikan adalah 4,362. Ya, betul. Jadi kepada anda terus patuhi SOP ya. Memang keadaannya kita turun beberapa hari yang lepas kepada 3,000 dan kemudian kita naik balik. Satu hari je. Kan? Jadi kita harapkan dalam hujung minggu ni pastinya ada pelbagai perancangan yang anda nak lakukan. Sila jaga SOP, okey? Yang penting bawah tu ada Bulletin FM tadi. Ambil daripada Bulletin. Of course. Jangan lupa untuk dengarkan Bulletin FM. Dan satu lagi, Zik. Hari ini merupakan PRN, Pilihan Raya Negeri untuk Sarawak. Betul. Jadi untuk anda semua selamat keluar mengundi. Biar keluar undi awal lah. Sebab tadi kita tengok laporan pun dah ada dah. Ada timing-timing yang telah pun dicadangkan untuk keluar pukul berapa apa semua tu. Jadi boleh keluar mengundi tapi tetap kena jaga SOP. Ikut SOP-SOP yang telah pun ditetapkan. Kalau boleh tu sampai sana undi balik. Betul. Kan? Settle. Dia dalam norma yang baru sebab kempen kali ini pun kempen yang berbeza lah. Tak berbuka dari menggunakan media sosial je. Jadi semoga keputusan yang anda perolehi hari ini akan membawa Sarawak ke arah yang lebih baik untuk 5 tahun InsyaAllah. akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kembali cerita pasal sayur. Okey. Sayur favourite Muaz. Cendawan. Betul. Saya dalam banyak-banyak sayur yang saya makan adalah cendawan saja. Sayur lain tak makan? Sayur lain makan sikit-sikit. Tapi cendawan ni favourite saya. Cuma sekarang ni Haziq perasan tak? Ramai orang yang dah mula jual ataupun buat cendawan ni dengan cara yang mudah. Yes. Ni cara dia. Apa? Dan sebenarnya dekat sebelah kiri kita orang, banyak lagi cendawan-cendawan yang telah pun dibuat sebegini dan susunan dia tu nampak macam dekorasi rumah. Cantik tengok. Tengok. Cendawan ni. Cendawan. Cuma berapa lama dia akan hidup dan macam mana dia boleh naik, waktu bila nak potong, itu kita akan kongsikan bersama dengan anda. Kita kena belajar lah. Rupanya, baru tadi saya tahu cendawan ni adalah sejenis ulat. Ulat. Dan ada yang boleh dimakan dan ada yang tak boleh dimakan. Kejap lagi kita akan tanya lebih panjang, lebih lanjut kepada kita punya tetamu. Dan saya pula, favourite sayur adalah sayur kailan ikan masin. Sama. Tadi kata minat cendawan, lepas tu bila saya cakap kailan, awak suka kailan. Bagus teringat. Mana ingat tadi? Aduh, ni tak pernah pergi makan kedai apa? Tom yum. Tom yum lah ni. Itu yang kita makan kedai tom yum. Tapi okeylah. Sawi pun saya makan. Tapi lepas tengok sawi jadi macam ni, saya dah tak nak makan. Okey, saya tahu sawi ni adalah benda yang kita selalu letak dalam bihun goreng, mi goreng. Betul. Kan? Yang kita nak tambah-tambah rencah, inilah dia. Betul. Sayurnya. Sawi ni selalu letak dalam makanan. Ya, kita tambah-tambah makanan lah. Okey, dan sayur juga adalah sejenis makanan yang sihat. Yang kalau kita tahu memang kalori dia sangat-sangat rendah. Okey. Jadi selain daripada kita ada sayur organik, kita ada cendawan, kita juga akan berikan kepada anda antara salah satu cara untuk nak menanam sayur-sayuran ini secara bertingkat. Kan sebab kita tahu kadang-kadang ada kawasan rumah yang tak besar. Jadi takkanlah nak letak panah kat situ. Rumah pula jenis ada satu rumah tu jenis meninggi. Kita ada cara untuk tanam
meninggi. Okey. Menegak. Menegak. Bukannya nanam tu. Dulu kan ada apa? Dulu selalu tengok iklan yang ada Hidroponik. Betul. Kan lubang banyak kan. Ini lubang dia ke atas. Okey. Dah tunjuk dah. Inilah dia. Sawi. Antara pasu yang kita akan tunjukkan kepada anda kejap saja lagi. So, memang banyak benda pasal sayur yang kita nak share. Kalau anda penggemar sayur, bagi tahu dekat kami sekarang anda suka sayur apa. Dekat Facebook Borak Kopitiam, komen. Kita nak tahu anda minat sayur apa. Brokoli ke, bagi tahu. kailan ke, sawi ke, bayam ke, boleh share dengan Lepas tu kami. Zik, kalau ada gambar-gambar sayur yang anda tanam sendiri di rumah, ambil gambar, sharekan kepada kami di Facebook. Nanti kita akan kongsikan bersama dengan anda. Kita akan kembali kejap lagi dengan pelbagai perkongsian. Sambil-sambil itu, Zik, sila kemburkan tanah ni semula. Muaz, sabar saya nak bawa balik dekat kakak hantar balik. kita. Okey. Kita kembali selepas ini. Borak Kopitiam. Mari dekat. Yang jauh kita dekat, yang dekat kita jangan jauh-jauhkan kerana hari ini kita ada macam-macam produk kerana kita ada cendawan istimewa. Ya, betul. Cendawan ini ditanam dengan penuh kasih sayang. Cendawan ini ditanam dengan penuh perasaan cinta. Dan menyebabkan cendawan ini lagi sedap. Dan kalau nak makan lepas petik, boleh makan begitu saja. Cuba. Betul. Tuan, silakan cuba. Hilang dah. Okey. Wow. Sebenarnya ini first time saya tengok cendawan ditanam. Okey. Saya tak pernah tengok. Dan satu lagi, kalau kita yang menjual cendawan tadi, kita hanya ayat-ayat yang bunga-bunga je, kita tak tahu dia punya fakta kan, secara saintifiknya. Dia dan bagaimana rumitnya cara nak menanam mushroom ni. Apa cendawan, lupa. Bahasa Melayu mushroom apa? Cendawan. Okey, jadi kita ada seseorang yang boleh cerita mengenai cendawan ini. Ya, betul. Ini adalah tanah. Dan ini adalah Nur Irwandi Abdul Karim. Wih, dia punya lagu macam nak Cik Wandi lari. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik Wandi. Silakan. Terima kasih. Ini bukan cendawan kami, ini cendawan Cik Nur Irwandi. Yang merupakan memang seorang pengusaha cendawan. Betul. Yang memang kita tahu sekarang ini kalau tengok cendawan dia punya tanaman ni macam agak pelik dan kita tak tahu cara sebenar menanamnya tu. Okey. Mungkin Wandi boleh ceritakan dulu. Dekat depan kita ni, cendawan jenis apa? Okey, cendawan yang kita tengok dekat yang saya bawa hari ini adalah dua jenis cendawan. Kebanyakannya adalah cendawan tiram kelabu. Yang kelabu yang warna coklat. Yang warna kelabu, yang coklat. Dan yang dua yang ke atas yang mengkembang tu adalah cendawan tiram putih. Okey, sebenarnya kalau kat Malaysia ni untuk makan, yang boleh makan berapa jenis yang popular? Banyak. Cendawan antaranya cendawan jerami yang selalu kita dapat dekat kelapa sawit. Ada cendawan tiram. Cendawan busuk saya selalu makan cendawan busuk boleh, tapi cendawan busuk tak boleh ditanam. Setakat ni masih belum kita tanam secara komersial. Didapatkan secara semula jadi. Ya, betul. Dia tumbuh secara semula jadi. Ya, saya dah boleh dah tanam cendawan. Dah pandai dah ni. Okey, tapi tadi kita dah borak-borak dengan Cik Wandi yang cendawan adalah merupakan sejenis kulat. Betul. Dan ada yang boleh dimakan dan ada yang tak boleh dimakan. Dan apa efek sebenarnya kalau kita ambil yang tak boleh dimakan? Okey, macam cendawan busuk ni, kadang-kadang kita terdapat ada orang yang keracunan sebab dia tersalah faham, sebab dia salah identiti. Dia ingat cendawan boleh makan. Satu, kedua, cendawan busuk ni ada satu bentuk yang hampir sama dengan cendawan busuk tapi dia beracun. Ada juga kadang-kadang bila dekat kelapa sawit, getah, ladang getah, kawasan tu dah disembur dengan racun. Lepas tu besok kita pula ambil cendawan tu makan. Itu nanti muntah-muntah, keracunan, apa semua. Yalah, kita tahu kan. Bila kita tanam macam ni, kita tahu yang cendawan ni bersih, selamat. Dan cara spray tadi pun dengan penuh kasih sayang. Itu yang kita nak tanya Cik Wandi. Cara menanam cendawan. Mungkin kita nak mudahkan anda. Yalah kan mungkin ramai yang bila tengok harga sayur nak tanam sendirilah. Sekarang kan plan nak tanam sendiri. Jadi mungkin Cik Wandi boleh ceritakan apa barang-barang yang diperlukan untuk kita menanam cendawan? Sebab kalau yang saya pegang ni adalah tanah, ya. Tapi macam mana nak keluar cendawan daripada tanah ini? Daripada yang tu nak jadi ni. Macam mana dia boleh keluar? Dalamnya ada cendawan ke? Okey, sebenarnya yang ini bukan tanah. Yang ini adalah habuk kayu. Awal lagi dah salah. Habuk kayu. Habuk kayu. Okey. Dia sebab cendawan ni dia hidup dekat pokok yang dah mati.
Okey. Ya, betul, abuk kayu Abuk kayu. Okey, dia ada bila dekat semula jadi dia duduk dalam dia tumbuh dekat pokok yang mati dalam hutan. Okey. Untuk komersial kita letakkan dalam beg lah, kita panggil ni bongkar cendawan. Alright. Okey, lepas tu kita letak benih cendawan ni. Kita letak spora dia. Okey, bila tunjuk spora. Okey. Tu spora tu. Okey, ni baru mungkin 2-3 hari kita letak dia punya benih. Maksudnya dia tak membiak lagi. Belum membiak lagi dan kita bongkar cendawan ni pun masih berwarna coklat. Dia akan bertukar colour. Betul. Okey, bila kalau anda nak tahu ni sebenarnya ikut hari ya ni? Ya, betul. So yang macam ni, hari yang ini mungkin hari yang saya kena take label. Mungkin hari yang ke-45 ke 60. Okey, bila dia hari yang ke-60 tengok dia dah berkabus-kabus kat depan. Macam kapas. Ya betul. Hari ke berapa tadi? Hari yang ke-60. Lama sangat. Okey. Lama sangat Saya tahu awak jenis tak sabar. Saya give up 60 hari tak keluar cendawan lagi. Okey. Cepat bertuasa lah. Okey, kalau kata kita nak tanam sendiri ataupun orang kat rumah nak tanam, dia tak perlu buat daripada hari yang pertama. Dia cuma beli pada bongkar ni pada hari yang ke-60 dan dalam masa 1 minggu ke 2 minggu cendawan dah keluar macam ni. Ini sesuai untuk Muaz. Yang ni saya beli. Okey. Haziq boleh ambil daripada 60 hari-hari Saya sanggup menunggu. So yang ini apabila dah jadi? Okey, contohnya lepas dia dah berkabus macam ni, kita buka je, kita sembuh air. Sembuh air 1 hari 2 kali 3 kali dalam masa 3 ke 4 ke 7 hari dia dah keluar macam ni. Alright. Jadi macam mana kita nak tahu waktu bila yang boleh dipetik? Sebab yalah kalau kita teruja tengok macam ni kita dah boleh makan ni. Ambil yang paling kecil tu pun dah betik dah. Okey, boleh. Ada chef-chef dekat restoran yang 5 star ke yang mahal-mahal, dia suka cendawan yang kecil-kecil. Betul. Yang kurus-kurus. Sebab dia lebih cantik untuk presentation apa semua. Tapi kalau kita selalunya kita akan ambil dalam keadaan yang macam ni. Yang macam ni kita panggil dah terlebih sebab dia dah kering. Betul, dah kering dan curl up. So contohnya yang macam ni dah boleh petik dah. Sebab ini memang tengah cantik lah. Dia masih dalam keadaan lembab dan dia tak kering lagi. Kalau yang macam ni dah sesuai, dah boleh petik. Sebenarnya semua ni dah boleh petik dah. Maknanya walaupun dia dah kering, still boleh petik? Boleh makan, tak ada masalah. Boleh makan. Dan inilah dia. Kalau pernah makan jamur penyet, inilah jamurnya. Apa itu dong? Jamur itu cendawan. Kamu ini enggak tahu. Ya, harus belajar dong. Baru balik Medan ini orang. Okey, jadi kalau kita nak beli yang lepas 60 hari tu. Okey. Kan? Mungkin orang nak tahulah berapa harga untuk lepas 60 hari. Okey, selalunya satu bongkar ni kita jual RM2.5. Tapi kat Shopee hari ni kita bagi diskaun RM1.75 je satu bongkar. Diskaun RM1.70? 75 sen. 75 sen. Jangan suka hati bagi. Orang tu dah 75 sen, dia untung tau. Okey. Satu bongkar ni, okey. Macam tadi Encik Wani cakap, ini yang kita beli RM1.75. Okey. Dan dia nak tunggu jadi macam ni dalam seminggu. Betul. Lepas kita dah petik, Okey. adakah kita boleh guna lagi? Betul, boleh lagi. Berapa lama? Okey, dia pada satu tahap keluar buah dengan buah yang maknanya kita panggil satu musim ke musim yang kedua ataupun petik yang nombor 2 adalah dalam masa 2 minggu. Contohnya masa macam ni. Okey, kita dah petik. Okey. Lepas tu kita air apa dah? Lepas tu kita tutup. Dia tipu punya. Betul. Dah petik dah. Dah petik. Senang je petik. Petik macam tu je. Kalau nak cuba, boleh cuba. Petik je, tarik je. Okay, kita ambil yang kita cuba. Kita ambil yang kecil ni lah. Betul. Yang besar lah. Yang kecil nanti. Yang besar yang mana? Cik Wani nak saya petik yang mana? Rugilah yang kecil. Saya takut. Mana-mana boleh. Contoh yang macam ni pun boleh. RM1.75 petik je? Petik. Okey, saya petik ni. Petik dia, tarik macam ni. Tarik ke depan. Tarik macam ni. Boleh dah. Allahu Akbar. Akbar jatuh. Beza orang profesional dengan tak Macam siap jatuh. Dapat senang, okey. Ini dah cendawan yang telah pun dipetik dan dah boleh dimasak, digoreng. Basuh? Okey, belakang ni kita buang, dia punya kita panggil akar lah. Okey, kita buang akar dia sikit. Lepas tu kita boleh masak dah lah. Nak buat oyster ke kan? Masak oyster, masak sayur. Sayur masak tiram. Betul. Boleh. Betul. Okey, tak kerja masak dapur. Dan bila kita dah cabut untuk yang seterusnya biarkan saja. Biarkan ataupun kena sembur juga. Okey, kita akan rehatkan dia contohnya macam kita ada penutup macam ni. Rehatkan balik. Okey, kita tutup dia macam ni dalam masa 7 hari. 7 hari. Okey, contohnya hari ni hari Sabtu. Hari Sabtu depan buka balik. Dia mesti Sabtu Tak kisah hari apa pun tak apa. Hari seminggu. Bila kita dah petik macam ni, kita tutup seminggu Sabtu depan.
dia akan jadi berkapas macam yang tadi ni, macam yang ni balik. Jadi balik. So dia maksudnya berapa kali tu? 6 kali. Minimum 6 kali. 6 kali 6 dia kali. boleh guna balik. Betul. Maksudnya 2 minggu lah. Maknanya 6 ada kali. satu ni dia punya cycle 3 bulan. 3 bulan. 6 kali. Boleh juga 8 kali, 10 kali. Tapi makin lama nanti Quality dia akan dia. keluar satu besar ni je. So tu petanda maksudnya dah tak boleh guna lagi Dah tu. kecut lah. Dah kecut lah tu. Ya. Sekarang ni maksudnya Zik, kalau kita nak ada ni bukan kena beli satu lah, at least Belilah 6. beli 6, 7 sampai 10 lah. Boleh. Susun tu cantik sikit boleh bagi jiran. Ya, Betul. sebab harga RM1.75 je hari ni. Kalau saya sendiri, saya rasa saya nak beli sebab tunggu seminggu je dah boleh dapat yang ini. Yelah tu. Betul ke sabar orangnya? Saya beli sekarang. Sekarang saya beli. Cik Beli Wadi. sekarang Boleh, tapi boleh. takut tak hidup. Boleh. Tak, Oh, selalunya mudah kan Cik Wadi, kita tengok orang yang nak menanam apa-apa sejenis sayur Okey. lah. Orang tu memang selalu kena penyabar lah. Sebab bayangkan kena tunggu seminggu kan. Betul. Ha. Okey, cara dia senang je. Kalau tak sabar pun, sebenarnya cara dia mudah je. Boleh bagi saya apa? Ni. Cara Cuba dia pinjam, okey. Oh, saya spray. Bila kita dah buka macam yang tadi tu, yang tadi kita lepas dia dah berkabus-kabus ni, spray je. Wow. Beli yang ini. Ini berkualiti. Tapi dalam tu air Okey. sama, air Air sama kosong. je. Okey. Dia spray dia kita nak dia kelembapan dia tinggi tapi kita tak nak spray dia terlampau dekat dengan cendawan ni. Kalau macam ni basah nanti dia akan jadi Dia kuning-kuning. maknanya, tekan sekali, Jauh je. gerakkan macam tu. Jauh je. Okey, try cuba bawah, sekali lagi. saya try Cuba. bawah. Okey. Tak kena, okey, tu tak kena. Sekali lagi. Okey, Cik Wadi. Itu kena orang lain. Oh, kena orang lain. Jadi moisturizer. Okey, dia macam konsep moisturizer lah. Okey, Okey, sebab sebenarnya Kelembapan muka macam tu kan cendawan. macam tu juga. Okey, jadi kalau kita tengok Cik Wandi, bagaimana saya tengok sekarang ni ramai orang yang buat bisnes cendawan ni. Betul. Kenapa secara tiba-tiba ataupun dah lama ramai orang nak mula menanam cendawan? Sebenarnya dah lama proses ni kita ramai yang dah buat dan dah lama. Cuma dekat media sosial sekarang ni trend sikit lah pasal jual cendawan ni dan ada juga yang orang jual cendawan goreng. Betul. Apa semua yang itu menyebabkan orang lebih aware pasal cendawan. Sebenarnya dah lama dah dibuat. Ya. Dan memang sebenarnya kalau kita tanam sendiri cendawan ni dapat mengurangkan kos kita membeli sayur-sayuran. Betul. Sebab cendawan ni kalau pada harga runcit sekilo satu pack kecil pun dah RM5, sekilo RM20. Jadi bila kita beli macam ni, yang ini pun kalau kita timbang selalunya dalam 60-70 gram. Jadi bila kita boleh dapat perkara macam tu, kita bolehlah jimat dan kita tahu okey 2 minggu lagi kita boleh makan cendawan. Kalau tak ada tempat, okey sekarang ni tempat nak menjemur kat matahari tu macam mana? Maksudnya kita yang duduk rumah bertingkat ni. Okey. So model ni adalah 2 model yang saya bawa. Satu yang tinggi sikit. Yang ni sebenarnya Rak dia. Rak. Okey, model rak dia. Satu kita ni letak kat mana-mana je. Cuma cendawan ni perlu dilindungi daripada hujan yang direct dan matahari yang direct. So, maksudnya dia harus kena matahari. Kita nak kurangkan cahaya. Kurangkan cahaya. Kalau Tempat gelap ke lah? Betul. Kalau dekat ladang kita ada netting apa semua, tapi kalau dekat rumah biasa dalam keadaan biasa je, letak kat porch, letak Maknanya bukan setakat cahaya matahari, cahaya lampu pun. cahaya lampu tak apa. Cahaya lampu tak apa. Dia perlukan sedikit matahari untuk di-trigger keluar. Saya sanggup bergelap disebabkan cendawan. Okey. Boleh. Sanggup pasang lampu kat rumah Berliku sebab jalan jaga ni. cendawan. Berliku betul nak ambil cendawan ni. Okey, jadi Cik Wadi saya rasa ramai orang dah mula jatuh cinta kepada cendawan ini. Mungkin ada Facebook yang boleh kita pergi kepada Cik Wadi terus. Okey. Ada orang yang nak terus bukan minta nak beli benda-benda ni. Okey, Facebook kami Wise Cendawan. Okey, kita ada pada bulan Januari kita akan bagi free webinar untuk penanaman cendawan di rumah. Jadi 100 orang, betul, 100 orang yang pertama yang register kita akan bagi percuma lah. Selalu kos tu RM50. Okey. So kita insyaAllah promosi untuk hari ini jugalah. Boleh beli tau. Sekarang berapa hari tu? Berapa hari? Satu hari je. Satu hari ni je? Tak. Kita Setengah hari. Webinar tu kita open sampai 100 yang pertama tu free. Yang lepas tu nanti kita tengoklah pada demand macam mana kalau lebih ramai. Yang RM1.75 tu? Sampai bila-bila. Sampai bila-bila? InsyaAllah. InsyaAllah. Disebabkan borak kopitiam hari ni, Cik Wandi bagi RM1.75 sampai bila-bila? Betul, InsyaAllah. Wow. Sampai bila-bila. Wah. Cik Wandi habis aku ni, sampai bila-bila ni, habis bisnes ni. Okey, tapi tak apa, terima kasih Cik Wandi. Terima kasih. Ya, kita orang rasa hari ni hebat pula, rasa macam anak petani moden. Kami dah tahu pantau mengenai mengalah. cendawan. Okey. Jadi jomlah kita nak tengok ni ada satu video untuk anda mengenai komuniti kebun komuniti ni. Ya betul, komuniti kebun dan bagus untuk anak-anak muda. Jomlah. Belajar Cik bersama Wandi. ni. Jom Cik Wandi kita pergi sebab kita juga nak berlakon dalam VT ni. Betul. Mari kita. Okey.
Pasti seronok kalau dapat lakukan aktiviti berkebun dan melihat bunga yang cantik berkembang mekar di sekitar kawasan perumahan kita. Kebiasaannya, kebun dibuat di kawasan yang luas, tetapi lain pula dengan Garden 8 di mana lokasinya terletak di kawasan laluan belakang rumah. Apakah itu Garden 8? Jom kita bersama dengan penyelaras dan juga warga Garden 8, Puan Aida Haniza Adnan. Tercetusnya Garden 8 ni adalah idea daripada saya dan juga suami. Kami bersama jiran belakang, kita mulakan dulu. Kita buat kebun di bahagian belakang. Lepas itu, jiran-jiran yang lain pun turut serta. Jadi kita sama-sama bangunkan kebun bandar tu. Jadi sebab dia involve 8 keluarga, jadi kita namakan dia sebagai Garden 8. Bermula pada bulan September yang lalu, Garden 8 telah menanam lebih dari 50 jenis sayur-sayuran dan tanaman organik seperti cili, tomato dan kacang bendi. Berkonsepkan kebun dalam taman, Garden 8 ini sering dijadikan tempat bersantai sesama jiran kerana tempatnya yang redup serta dipenuhi dengan dekorasi yang cantik. Kita bangunkan taman kebun ni supaya adakan ruang bukan setakat untuk bercucuk tanam tetapi untuk kita beriadah dan pokok-pokok yang kita tanam tu, sayur-sayuran tu, sayur-sayuran yang biasa kita gunakan. Secara tak langsung perbelanjaan dapur pun dapat dikurangkan. Jadi kita boleh jimat kat situ. Apa yang lagi menarik, Garden 8 mempraktikkan gaya hidup hijau seperti menggunakan sistem pengumpulan air hujan (SPAH) dan juga mengitar semula sisa makanan dan kebun untuk dijadikan baja kompos. Lampu yang digunakan juga menggunakan tenaga solar untuk menerangi kawasan kebun pada waktu malam. Okay, banyak kebaikan dia lah. Yang paling penting tu kita jadikan perhubungan ukhuwah lah sesama jiran. Semoga kami ni teruslah istiqamah lah. Maknanya terus menanam, terus lagi belajar lagi lain-lain lagi tentang tanaman. Dan juga kita boleh mengajak jiran-jiran lain ni untuk mempunyai minat yang sama untuk bercucuk tanam. Mengangkat prinsip jiran sepakat membawa berkat. Diharapkan usaha yang ditunjukkan oleh mereka dapat menjadi ikutan serta menjadikan berkebun sebagai salah satu aktiviti riadah yang mampu mengeratkan hubungan silaturahim sesama jiran tetangga. Jadi saya setuju dengan Syami, apa yang Syami katakan, dengan berkebun ini kita dapat mengeratkan silaturahim. Memang betul pun, ya, kadang-kadang bila kita sekeluarga tu dapat berkebun ataupun dengan jiran-jiran, macam-macam perkara yang boleh kita lakukan. Baik, seterusnya saya nak bawakan untuk anda. Di depan saya ni kita ada spritzer. Kita tahu ini antara air yang menjadi kegemaran ramai dan ini antara favourite saya lah, air mineral semula jadi. Dan kita bersama dengan Cik Muhammad Rizaman Muhammad Ali yang merupakan Ketua Kelestarian Spritzer Berhad. Jadi okey, Cik Rizaman, terima kasih untuk bersama dengan kita. Terima kasih. Saya kalau pegang air ni, kejap lagi saya minum. Tapi sebelum saya nak minum ni, kita nak tanya setakat ini bagaimana agaknya spritzer dalam keadaan pandemik ini. Saya rasa bila kita ceritakan berkaitan dengan pandemik COVID-19 ini, saya rasa semua syarikat terkesan, tak kisahlah saiz bagaimana sekalipun. Dan tapi apa yang penting kepada kami, walaupun terkesan macam mana pun, kita kena letakkan produk kita di hadapan. Kita kena make sure kualiti kita sepanjang masa ada. Jadi spritzer perkenalkan SOP yang ketat untuk menjaga kualiti kita. Dalam masa yang sama juga sebenarnya Muaz ni, kita nak committed dalam membantu komuniti kami. Kita bantu golongan rentan, frontliner dan semua yang terkesan lah dengan dan mereka yang berisiko tinggi dalam menghadapi COVID ini. So saya rasa kalau kita kata pasal spritzer ni macam Muaz cakap tadilah, kegemaran ramai kan. Betul. Kalau kita, dan spritzer ni telah pun berada di pasaran lebih daripada 30 tahun. Dia bukan barulah, benda yang memang dah sedia ada dan memang kita jaga kualiti kita. Kita lihat air kita ambil daripada bawah tanah di kawasan di tanah berukuran 330 ekar di hutan hujan tropika 200 juta tahun tidak tersentuh, kami jaga. Bila kita dengar tu kan, sebab tu kita dapat rasakan air mineral ini berbeza. Tapi mungkin ramai nak tahu air mineral ni baik untuk kesihatan. Kenapa dan bagaimana?
Okey, terima kasih. Itu satu soalan yang bagus sebenarnya. Saya sebenarnya pagi daripada semalam kita hujan tak berhenti. So, kita cerita pasal air dekat luar. Kan? Tapi tiba masa kita cuba kena tahu juga apakah manfaat air dalam badan kita. So air ni banyak fungsi dia. Dia satu untuk regulate kita punya suhu. Kita lihat dia melarutkan nutrien-nutrien dalam badan kita. Jadi air sebenarnya banyak manfaat. Jadi penting untuk kita cakna air apa yang masuk dalam badan kita ni. Dia tak boleh main sebarang-sebarang yang Betul. Air manis lagi lah bahaya. Ya, betul. Jadi kita kena betul-betul aware apa air yang masuk dalam badan kita. Jadi kalau secara umumnya air yang paling baik adalah air mineral lah. Kenapa? Kerana dia mengandungi mineral dan juga zat yang terlarut di dalam air yang sesuai untuk badan kita. Seperti mana dalam cat freezer kita ada silika di dalamnya. Okey, dan bila sebut mengenai silika ni yang paling saya risau, saya minum air mineral, saya ingat air mineral tu adalah air yang kosong, air mineral. Tapi silika, apa tu silika? Silika ni asasnya sedikit kimia kat sini dia ada dia ada silikon dan juga oksigen. Dan apa pentingnya silika dalam badan kita? Pertama ni untuk kesihatan kita punya kulit, dekat kuku kita, dekat rambut kita macam mana? Sebab silika ini membantu mensintesiskan kolagen. So kolagen tu kita dengarlah popular kan untuk kecantikan dan sebagainya. Itulah fungsi silika utama. Dan silika juga bagus untuk kita tisu-tisu penghubung dan juga otot-otot dan tulang lah. Dan dalam masa yang sama juga tambahan sedikit silika ini, baru-baru ini kajian yang dilakukan di United Kingdom telah pun menyatakan bahawa silika ini dia mempunyai manfaat dari segi menyah-toksinkan aluminium-aluminium yang berbahaya kepada kita. Aluminium ni bahayanya apa? Nanti kita jadi cepat pelupa. Kalau banyak aluminium dalam badan kita, kita akan jadi cepat pelupa. Jadi dengan adanya silika di dalam air mineral ini, dia akan membantu untuk menyah-toksinkan kita punya aluminium di dalam badan kita. Okey, jadi macam mana kita nak dapat silika ni dan bagaimana pula proses ialah mencampurkan silika dan juga air mineral yang diambil dari bawah tanah ni kan? Ini macam satu proses yang begitu hebat jugalah. Betul. Silika ni sebenarnya dijumpa dekat berbagai-bagai. Tadi kita tengok segmen dekat dalam mushroom ada, dekat dalam sayur-sayuran hijau ada, dekat lentil, dekat kacang panjang, dekat beras perang, dia dengan pisang, dia kaya dengan silika. Tapi itu dari segi aspek makanan. So dari segi air mineral, terutamanya dekat depan kita ini, kita lihat air mineral Spritzer ini, air mineral semula jadi Spritzer ini mempunyai kandungan silika yang kaya. Jadi memang kita memang menggalakkan pengguna untuk minum air mineral yang lebih baik. Okey. Jadi mungkin kalau kita tengok dah menjelaskan mengenai silika dan juga kolagen yang baik untuk badan kita ni, dan mungkin ada orang kata perbezaan air Spritzer dengan air mineral yang lain memang ketara. Sebab ialah macam kita sendiri kalau kita minum air ni tak nak cari Spritzer je. Jadi dia adalah air mineral. Tapi macam mana ada boleh rasa yang berbeza dengan air mineral yang lain? Betul. Saya sebenarnya bila saya juga menikmati, walaupun saya kerja kat Spritzer, kalau saya minum air Spritzer ini, dia rasa dia lain sikit dengan air yang kita ambil daripada dekat rumah kita, air tapisan di rumah kita dan juga air-air dekat brand yang lain. Dia mempunyai perbezaan sedikit berdasarkan satu kandungan mineral yang berbeza. Kalau muas panas-panas dan sebagainya, pergi minum air Spritzer dia akan rasa sejuk sikit. Lain sikit rasa dia kan. Rasa segar itu lain sikit. Sebab satu, kita punya kandungan mineral yang tinggi. Keduanya memang diekstrak daripada kawasan simpanan air yang tidak disentuh. Jadi tidak ada pencemaran, tidak ada kotoran dan sebagainya. Okey. Jadi mungkin ada juga yang bertanyakan mengenai bila ambil daripada air yang tidak disentuh ni dah 30 tahun Cik Zaman. Jadi benda ni takkan habis, takkan hilang ke bagaimana agaknya pencarian daripada Spritzer sendiri akan berterusan? Ya, kami memang sentiasa melihat dari segi kita punya jumlah air lah. Jadi proses kitaran air yang berlaku di bumi ini memang akan memastikan bahawa bukan sahaja kuantiti tapi kualiti air yang kita bawakan kepada konsumer, kepada pelanggan tu adalah satu benda yang sangat baik. Okey, jadi di kesempatan ini Cik Zaman mungkin ialah antara pesanan kepada semua yang telah pun bersama dengan Spritzer hampir 30 tahun mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan? Ya, pertamanya kena kekal hidrasi. Badan kita memerlukan banyak air, sekurang-kurangnya minimum 1.5 liter. Kalau lagi bagus muat 2.7 hingga 3.7 liter lah. Untuk kita kena minum air supaya kekal hidrasi. Okey, dan yang keduanya kalau nak mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan silika, boleh layari website silikastory.com untuk mengetahui apa lagi lah silika buat dalam badan kita. Okey, itulah saya punya pesanan. Okey. Baik, terima kasih Encik Zaman bin Muhammad Ali yang merupakan Ketua Kelestarian Spritzer Berhad.
dengan penerangan itu tadi, secara tak langsung kita mengetahuilah dengan apa yang kita minum ni adalah baik. Selalunya benda-benda macam ni, benda-benda yang baik, benda-benda yang sihat ni kita nak lupa-lupakan. Tidak. Ini adalah perkara yang bagus untuk anda. Dan kejap lagi kita akan kembali semula dengan pelbagai perkongsian. Saya dah tak sabar bersama dengan Haziq nak cerita mengenai sayur sawi tadi. Apa khabar agaknya sayur sawi yang telah dikambus oleh Haziq. Semuanya dalam Borak Kopitiam. Masih sihat sayur yang saya tanam tadi, Muaz? Sihat, Alhamdulillah. Ya, kita tengok buat setakat ini macam itulah. Ya, tapi kenapa makin layu ni? Dia macam tu lah. Layu di hujung Mekah. Mana saya punya skop tadi? Skop. Bukan senduk, tu skop. Okey, tapi sebenarnya kalau kita nak menanam sayur ni bukan saja kena ada sayur dan juga tanah. Tapi ni dia yang saya pegang. Kita kena ada tinja ayam. Ya, betul. Ya, kita kena ada kompos arnab. Ni. Ini apa? Inilah abuk tadi, Yud. Abuk pokok Serbuk tu. Serbuk. Nanti kita tanya Okey, sebenarnya dengan orang yang sepatutnya cerita pasal penanaman sayur organik. Alright. Jadi kita nak tahu juga sayur di depan kita ni sawi. Yang ni apa? Ni yang tak tahu kita tanya sendiri kepada Puan Nur Wahidah Bali. Ya. Tengok boot pun dah tahu. Dia seorang yang memang sangat kuat mengangkat cangkul dan juga skop. Apa khabar? Puan Wahidah. Okey. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan, soalan saya ini tadi apa? Serbuk Ni kayu tu. kokopit. Sabut kelapa. Sabut kelapa. Dan ini bukan batu bata. Ini pun sabut kelapa juga tetapi berbentuk blok. Okey, Ini hari berbentuk serbuk. Serbuk. Okey. Ya. Hari ni Puan, kita nak cerita pasal penanaman sayur organik. Dan mungkin benda utama yang kita nak tahu, apa perbezaan penanaman sayur organik dengan penanaman sayur biasa yang biasa kita beli tu? Okey. Untuk penanaman sayuran secara organik, kita menggunakan bahan-bahan organik sepenuhnya, termasuk baja, ya, kawalan serangga dan juga rawatan media, semua organik. Ini yang berbeza dengan sayuran yang kita beli di pasaran yang ditanam secara komersial yang menggunakan bahan kimia lah, termasuk baja kimia, racun serangga dan kulit yang kimia lah. Jadi sayur ni tak terdedah dengan kimia. Jadi yang sayur di depan anda ni semua tidak terdedah kepada penggunaan racun kimia. Racun serangga kimia. Okey, maksudnya kita makan tu ialah rasa lebih segar lah. Lebih segar, lebih sedap, lebih manis. Dan juga ada juga sayur yang ditanam menggunakan baja kimia juga tetapi tidak berbahaya kepada kita sebagai manusia. Okey. Yang penting kita tanam bebas racun. Itu yang paling penting. Alright, jadi di depan saya ni tadi saya tahu kita tengok Aziz buat adalah sawi. Ya. Yang di depan ni? Okey, ni ada pelbagai jenis sawi. Okey. Yang ni sawi pakcoy. Pakcoy. Kalau batang putih ni sawi pakcoy. Yang ni ada bunga ni kita panggil sawi bunga lah. Sawi bunga. Ni benih dia. Saya ada bawa benih dia. Okey. Okey, ni kita ada pelbagai jenis lah. Ni macam pakcoy kan. Ni semua organik ni? Ini benih tak organik lah. Benih biasalah. Tapi untuk ditanam secara organik. Tapi ditanam secara organik. Okey, dan kalau kita tengok atas meja kita bukan setakat ada sayur yang dah ditanam, yang dah keluar, tapi ada juga bahan-bahan lain. Kat sebelah sana siap ada baldi. Betul. Okey, untuk penanaman di rumah yang lebih simple, ringkas, maknanya semua orang boleh tanam lah. Tak perlu nak belajar sampai bercucuk bercangkul semua, berpanas semua tak perlu. Kita hanya memerlukan beberapa bahan yang mudah kita dapat lah. Simple. Dekat DIY pun kita boleh beli seperti baldi kan. Tapis macam ni. So mudah. Ini memang tapis yang selalu kita gunakan kalau nak rendam-rendam sayur tu. Sayur tu pakai tu je. Kemudian kita ada baldi. Yang paling mudah lah ini. Teknik yang paling mudah untuk semua orang boleh buat di rumah. Okey, jadi saya kalau boleh nak suruh Puan Wahidah buat sendirilah. Sebab ada orang kata kalau nak menanam pokok ni ataupun sayur-sayuran ni, tangan dia kena tangan yang macam mana? Tangan yang kalau tanam apa jadi? Dan panas. Betul ke? Okey, dalam pertanian ni dalam pertanian ni tak ada istilah tangan sejuk ke, tangan panas ke, tu semua mitos. Mengarut. Ya. Tangan kita boleh buat lah. Tangan ni Allah dah bagi dah. Elok, tak ada panas, tak ada sejuk. Yang penting kita kena tahu teknik
teknik dan juga ada ilmu. Ini malas. Kena ada guru. Ya, kena dan ada juga- mentor. Inilah mentor kita hari ni. Puan Wahida nak tunjuk cara menanam. Hari ni kita nak tanam apa ni? Hari ni kita nak tanam sawi boleh, kangkung boleh. Kita tanam kangkung lah. Kangkung So lah. hari ni saya nak tunjuk 2 teknik. Okey. Teknik yang pertama kita buat bancuhan tanah campuran secara organik. Boleh. Menggunakan baldi. Bukan, baldi ni cerita kedua. Baldi cerita kedua. Ni cerita yang pertama. So kita akan ajar 2 teknik kepada semua. Macam mana anda di rumah nak menggunakan cara tanaman sayur secara organik. Okey, yang pertama silakan. kita kena ada kokopit lah. Sebab media tanaman yang sehat dia perlukan tanah yang poros. Okey. So kita perlukan kokopit. Okey, ni saya dah tulis. Kemudian kita ada sekam padi bakar. Yang ni semua kedai eko ada jual. Kokopit, sekam padi bakar dan kita kena ada sikitlah. Macam saya suka guna kompos arnab. Kompos daripada tinja arnab lah. Sebab dia tak ada bau dan dia memang bersih lah. Bau sikit. Maksud dia semua sama ke macam kompos anak ke ayam Dia sama je lebih kurang. Cuma komposisi NPK dia berbeza. Okey. Ya. Kemudian kita ada tinja ayam ni pilihan. Kita ada tinja daripada ayam, kita ada kompos daripada black shoulder. Black shoulder ni pun yang terbaik lah pada saya sebab kadar NPK dia setanding dengan NPK kimia. Faham. So tak perlulah kita nak beli baju yang merah, kuning, hijau tu. Just kita pakai yang organik, pakai kat sayur kita dan kita rasa dia lebih selamat. Okay. Silakan. Cubalah kita start campur Alright. campurkan lah. So Sebab sekarang ni saya dengan Haziq dah mula blur ni. Bila sebut mengenai okey. Kompos. Mana saya punya Kompos. gunting tadi? Mana gunting? Ni. Okey. Baru nak cakap ni gunting. So kita ni pun saya dah siap-siap nisbah dia. Nak buat ni senang je, semua satu bahagian. Maknanya Ini guna sebungkus ni lah. sebungkus ni. Okey, kita tuang je lah. Alah senang je kita beli-beli tu. Bercampur je kan. Itu satu Kita bahagian. ambil. Untuk sekam padi, kita letak sekam padi dulu. Sekam padi. Tak kisahlah nak Ni letak tak apa pun. kokopit pula. Tak kokopit. Semua ni mudah dapat lah. Dekat Shopee pun ada banyak. Shopee saya pun ada. Okey. Kemudian kita letaklah sikit. Dia suka Kita ambil, pakai ni lah. kompos Turutan keras dia tu kena macam ni. Tak kisah. Tak kisah. Apa-apa tak kisah. pun. Yang ni, baja ni dia akan membantu tanah kita lebih gembur lah. So yang ni letak sikit saja. Kan? Jangan letak semua pula ya. Ni orang kata alah secukup rasa lah. Dan Letak akhir semua tak sekali jadi, kalau kita ada pergi nursery ke kan biasa orang jual yang RM4-10. Tanah-tanah tu just kita ambil saja. Tanah campuran. Tanah campuran tu. Ada ataupun jual kecil, selalu kita tahu beg besar ada tu. beg besar tu. Just kita tambah je lah kan. Yang tanah merah tu pun boleh. Boleh juga Tanah merah, tanah hitam semua tu pun boleh. Just lepas tu biasanya saya akan letak Air. bukan air. Saya akan letak mikrob. Mikrob ni bagus untuk tanah kita lebih lembut. Apa tu? Mungkin Puan boleh cerita sikit. Okey, mikrob ni dia mikrob lah sejenis kulat juga yang membantu untuk melembutkan tanah, menyuburkan tanah. Biasanya kalau kita beli tanah dekat nursery kan, 2-3 bulan kita tanam, perasan tak tanah kita makin keras, makin padat. Jadi Muaz kita takkan perasan jadi Haziq pun macam tak perasan, dia buat perasan dulu. so lepas ni buat, bila kita letak mikrob ni daripada bahan-bahan semula jadi seperti ikan kan, daripada bahan-bahan semula jadi kesenian kita proses dan jadikan dia sebagai semburan. Okey. So kita letaklah. Okey. Benda-benda ni kena take note ni. Takut nanti ada terlepas 1-2 perkara ni kan. So, tak jadi pula pokok kita. Tak payahlah kita suka hati lah nak letak berapa. Tapi ada sukatan lah sebenarnya. Okey. Kalau ikutkan ada sukatan. okey. Jadi warna tu air dia Dia jadi macam ni sebab dia punya bahan peraman ni daripada gula merah. So dia tak bahaya lah. Macam Campur lepas tu just goncang. Lepas tu godek lah. Ini tugas kau Muaz. Muaz godek. Godek kan. Rata sikit. Nak masuk muka ke? tak Senang betul je. gabung lah. Okey. So ni kita nak ratakan. Ratakan je. Ratakan. Okey. So media ni bagus untuk pertumbuhan akar supaya kalau nak kita nampak kat depan ni kan nampak ni baru dalam 18 hari punya pokok. 18 hari je pokok. Ni 18 hari, ni baru 1 bulan lebih kurang 40 hari lah. Jadi lepas lebih. berapa hari kita tanam baru kita boleh Suka. Saiz macam ni pun boleh 20 hari, 25 hari. Ikut kita nak saiz macam mana? Kita nak saiz apa, tak ada masalah. Wah, nampak Dah. Nampak kekok kat situ Muaz. Okey, lepas tu masak Dah siap campur. So kita carilah pasu kat DIY pun banyak. Okey, kita
masuk je lah. Letaklah dalam pasunya. Kan nampak tak gembur tanah ni? Tak adalah macam keras tu kan. So kalau gembur macam ni, dia senanglah akan nak masuk ke. Oh, kita kena buat asing lah, Zik. Selalu kita terus buat dalam ni tau. Itu yang salah tu. Lepas tu, Letak dekat dalam pasu dia. pastikan dia lembap lah nanti. Siram-siram sikit air kan. Ni senang sangatlah. Darjah 1 pun boleh buat. Darjah 1 boleh buat tak kat rumah? Itulah kan. masalahnya. Kita yang dah darjah berapa ni tak boleh buat lagi. Kita carilah benih barulah ambil kan. dia punya. So benih. Benihnya. Sawi. Benih ni tengoklah kita nak makan apa. Ni Pak Choy. Pak Choy. So saya suka guna jenama ni lah. Jangan makan pak choy tapi tanam cili. Salah ambil cili dia rasa pedas. Okey. So Kenapa hidup yang lain? ada 2 cara, sama ada kita tabur terus pun boleh ataupun kita semai dulu. Semai dulu. Semai kasih sayang. Semai dengan kasih sayang, penuh cinta, rasa kasih, Wah, cinta. dia kan? macam makanan, okey. ikan. Lepas tu dia Hidup dah just awak. tabur saja kan. So nanti dia dah tumbuh. Senang nampak. Spray je lah. Senang. Alah, kan saya cakap darjah 1 pun boleh buat. Muaz baru tadi kan. Jadi Tahun depan boleh buat. Aziz pernah sekolah ni. Spray, lepas tu biarkan 7 hari dia akan tumbuh. Dia guna banyak tu je. Dia akan benih. tumbuh. Dia akan tumbuh akan jadi macam ni lah. Okey, maksudnya yang ni kena letak betul-betul kat luar, direct matahari. Untuk 7 hari pertama letak di tempat yang teduh. Okey. Okey, letak di tempat teduh. Bila dia dah tumbuh, dah keluar macam 2 daun macam tu, dia dah akan pada matahari. Jangan letak kat tempat teduh sampai kesudah nanti dia Takut dia meninggi. tumbuh ke bawah. Ya. Dia boleh tumbuh ke bawah. Yang ni memang terdedah kepada matahari 24 jam lah. Maknanya siang malam kat luar lah. Okey. Tak ada Baik, masalah. sebenarnya banyak lagi ilmu yang nak dikongsikan oleh Puan Wahidah, tapi kita tak sempat pada waktu ini. Mungkin ada platform yang boleh kita pergi kepada Belajar. Puan Wahidah, nak belajar nanti. Okey, saya boleh dihubungi melalui saya punya Facebook. So saya pun menganjurkan kursus-kursus dan latihan seluruh negara. Baik. Dan boleh juga datang ke ladang kami di Kuala Selangor dan ke kedai kami juga di Kuala Selangor. Kat mana Di Kuala Selangor, betul-betul di Pekan Kuala Selangor. Di Pekan Kuala Selangor Ataupun dekat dengan sekolah saya dulu. Ataupun di Facebook saya boleh Tan di Nimat. Tan Nimat. Boleh dihubungi Hebat. di sana. Boleh kontak saya dan saya akan memberi khidmat nasihat berterusan. Ya, betul. Untuk kita belajar kan. Ya. Menanam sayur. Bukan setakat kita boleh tanam pak choy. Macam-macam sayur yang ada yang kita boleh tanam. Belajarlah. Sama juga konsep nak tanam guna baldi ni tadi. Senang je. Masukkan je media ni tadi. Ni letak baja. Kan? Saya letak baja A dan B. Ni tak apalah, saya boleh ajar kemudian. Dan letak saja media ni juga. Sama je konsep dia. Tapi air kena ada kat dalam. Itu ada air dan ada baja lah. Baja AB ni. Ni kalau kita nak tanam baldi. Okey, lepas tu ambillah benih apa-apa. Benih kangkung ke. Just tabur saja. Tabur Okey. je. Easy peasy Senang. sebenarnya. Budak Nanti- darjah 1 pun boleh buat kalau ikut kata Puan Wahidah. Alright. Jadi kepada anda semua, nanti kita akan terus tengok di Facebook Puan Wahidah sendiri. Dan sekarang ni kita nak tengok Tok Ma lah. Ini menggoreng. Ini menggoreng. Keropok guys. Jom kita tengok. Sayur keropok. Baik. Hai, Assalamualaikum. Saya Datuk J, pengasas keropok Wera Tok Ma hari ini. Mari ke TV3 nak royak ke adik kakak bahawasanya produk kita, keropok Wera Tok Ma, dah 3 tahun di pasaran. Dan kita punya beribu-ribu orang ejen di seluruh Malaysia. Jadi, hari ini Kak J mari nak royak bahawasanya keropok kita ni berbeza dengan produk lain. Yang mana keropok kita ni nipis. Nipis rasa ikan asli dan diproses di kilang kita sendiri. Yang tak pernah cuba keropok Wera Tok Ma boleh cuba hari ini dengan harganya yang amat menarik, RM8 sahaja. You akan dapat 1 tong besar ni. Tong 12 liter RM8 sahaja. Jadi untuk awak hok cari pendapatan sampingan, boleh berniaga, boleh berbisnes dengan kami hanya serendah 100 lebih sahaja modal dia. Dan pulangan untung dia 2-3 kali ganda. Kalau you rajin, you boleh balik goreng, dapat 1 tong besar tu, pack balik dan jual dah dekat office ke dekat mana kan. Bersama keropok Wera Tok Ma, you all tak perlu risau tentang nak jual macam mana, nak pasarkan macam mana. Sebab bila join keropok Wera Tok Ma, kita adakan satu grup untuk
coaching untuk ajar you macam mana nak jana income. Kepada sesiapa yang nak jana pendapatan bersama Kerupuk Wera Tok Mak, boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda ataupun layari Facebook kami HQ Kerupuk Wera Tok Mak untuk mendapatkan produk bersama ejen-ejen berhampiran anda. Jadi Kak Jen mengalu-alukan kedatangan anda semua untuk join keluarga besar kami di seluruh Malaysia. Dan jom sama-sama jana pendapatan di musim PKP ni. Kerupuk Wera Tok Mak, tok kata lidah, tok geli teko. Ya, terus bersama kami di Borak Kopitiam dan sekarang ini Haziq bersama dengan seorang tetamu yang sangat istimewa disebabkan kita dah sampai ke akhir tahun. Memang patut kita cek, kita dah bayar zakat ke belum? Kita bersama dengan Encik Saiful Yazan M. Yusof yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih TV3, terima kasih Borak Kopitiam. Ya, Encik Saiful, 2 tahun ni agak mencabar. 2020, 2021 kita berdepan dengan pandemik COVID-19 dan ada satu kempen iaitu My 2.5 yang dilaksanakan sepanjang bulan Disember ni. Jadi mungkin adakah kempen itu menggalakkan lebih ramai lagi masyarakat untuk membayar zakat? Terima kasih. Sebenarnya bila kita laksanakan program My 2.5 ni, kita dua hasrat lah, kita nak menyatakan bahawa zakat tu ringan, 2.5% saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak menyatakan bahawa daripada harta yang kita ada, daripada pendapatan kita ada, 2.5 adalah Allah tetapkan untuk hak orang lain. Maknanya untuk orang yang memerlukan, iaitu asnaf. Dan kempen kita sebut sebagai sedikit bagi anda segala yang buat mereka kan. Kerana sedikit sumbangan 2.5 kita tu ramai asnaf akan mendapat manfaat. Sebagai contoh di Selangor ni 65,000 keluarga fakir miskin mualaf akan dapat manfaat. Apabila berlaku pandemik, 12,000 keluarga tambahan yang jatuh di bawah kategori miskin sementara juga mendapat manfaat daripada duit 2.5% yang kita berikan kepada mereka. Jadi di bulan Disember ni dengan mengadakan kempen ini kita mengharapkan kebersamaan kita untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan disebabkan pandemik dan juga asnaf sedia ada ni dapat kita laksanakan dan kita sangat optimis dengan sokongan daripada individu ataupun syarikat-syarikat di Selangor ini kita akan dapat mengutip melebihi sasaran yang kita tetapkan dan insya-Allah lebih ramai asnaf yang ada di Selangor ini termasuk mereka-mereka yang miskin sementara dapat kita bantu sebaiknya. InsyaAllah, insyaAllah. Tapi ramai yang memilih untuk ambil akhir tahun kan, bulan-bulan Disember ni baru pergi ke pusat zakat. Kan, betul. Nak menunaikan zakat tu. Mungkin Lembaga Zakat Selangor dah bersedia nak menghadapi bulan ini? Ya, untuk membantu yang saya sebut tadi, kita menyediakan 200 juta setiap tahun untuk bantuan keuangan bulanan, 14,800 keluarga yang kami hantar makanan setiap bulan, bantuan dialisis, bantuan lain-lain, bantuan persekolahan 32.6 baru kita beri, bantuan kepada tahfiz dan sebagainya. Jadi kami amat memerlukan sokongan daripada semua rakyat di Selangor ni, masyarakat Islam Selangor ni untuk membayar zakat di Lembaga Zakat Selangor. Jadi kami menyediakan online sistem, e-wallet dan sebagainya melalui FPX. Kita juga menyediakan portal pembayaran melalui banyak persediaan online kami sediakan bagi memudahkan masyarakat menunaikan kewajipan mereka. Waktu yang sama, kita juga membuka cawangan kita, 23 cawangan di seluruh Selangor, 7 hari seminggu dan 3 hari terakhir kita akan buka sehingga pukul 8.30 malam, 8 malam insya-Allah. Biasa buka pukul sampai? Sampai 3.30. Sampai pukul 8 malam. Wow, itu adalah satu plan yang sangat bagus untuk bulan 12 ni lah kan. Tapi kalau ikutkan, ramai sebenarnya yang terkesan disebabkan COVID-19. Ada yang diberhentikan kerja, ada yang dapat gaji separuh, ada yang gunakan duit simpanan untuk belanja bulanan. Jadi, apa yang Lembaga Zakat Selangor boleh buat untuk bantu golongan yang sedang cuba untuk bangkit semula sekarang ni? Selain daripada yang saya sebut tadi, 200 juta setiap tahun dan sebagainya. Ada yang miskin sementara juga. Miskin sementara. Mereka, tahfiz contoh yang terkesan. Ya. Kita bantu tahfiz contohnya. Kita bagi baru-baru ini melalui apa yang kita lancarkan sebagai Zakat Selangor Peduli, kita menyediakan 69.3 juta yang melibatkan 59,322 penerima keluarga, 431 institusi yang kita sediakan. Bantuan ini yang pertama untuk asnaf sedia ada yang terkesan, juga terkesan disebabkan oleh pandemik. Kedua, golongan rentan B40, M40, T20 juga terkesan disebabkan pandemik. Kita bantu di bawah miskin sementara. Kemudian waktu yang sama kita bantu institusi, masjid,
yang perlu buat sanitasi, program mereka tidak dapat berjalan, tidak dapat kutip sebabkan tiada solat Jumaat, kita bantu bayar bil elektrik dan sebagainya. Tahfiz, ya, kita beri bantuan hampir 15 juta dan insya-Allah hari Isnin kita akan bantu juga dengan memutihkan, maknanya kita legalisekan tahfiz-tahfiz di Selangor ini dengan peruntukan 3.35 juta. Waktu yang sama kita gunakan wang amil, wang pengurusan kita, yang mana kita gunakan wang amil kita ini untuk membantu frontliner. Kita sediakan infrastruktur untuk membantu pandemik, ya, hospital-hospital yang melaksanakan program-program ataupun kebumian jenazah COVID ini kita bantu. Waktu yang sama kita menghantar pada tahun ini 3.74 juta kepada hospital-hospital, 18 hospital di Selangor ini dan juga di Lembah Kelang, untuk membantu mereka, membantu insan-insan yang terkesan disebabkan pandemik. Jadi ini bermakna kami merangkumi semua jenis generasi yang memerlukan bantuan. Bukan satu golongan. Bukan satu golongan saja. Kan, semua golongan. Kalau dengar tadi apa yang Encik Saiful cakap tu, ramai sebenarnya yang menerima manfaat. Kan, tapi tetap kena ada orang yang menunaikan zakat. Betul. Yang membayar tu kena ada. Jadi apa saranan Encik Saiful untuk mereka supaya menunaikan tanggungjawab sebelum 31 Disember ni? Okey, kita ada lagi tempoh lebih kurang berapa hari lagi? 2 minggu lah lebih kurang. Dan gunakan kesempatan ini, selain pada online sistem yang kita sediakan, kita juga buka cawangan 7 hari seminggu. Jadi gunakan kesempatan ini, gunakan tunaikan 2.5% yang kita nyatakan tadi, kerana segalanya sedikit bagi anda, segalanya buat mereka. Teruskan menyokong Lembaga Zakat Selangor. Kami perlu membantu 65,000 keluarga yang saya sebut tadi dan juga keluarga-keluarga yang baru timbul disebabkan COVID ni. Kerana tutuplah tirai 2021 dengan keberkatan dengan menunaikan zakat. Kerana janji Allah itu benar, zakat itu menyuburkan harta, zakat itu menyucikan harta, zakat itu memagari harta anda daripada sebarang masalah. Ada macam-macam jenis zakat yang sebenarnya yang kita bayar. Dan kalau untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut lagi, mungkin kalau kita nak pergi ke Lembaga Zakat Selangor lagi dialu-alukan. Ya, tapi betul. Ada cara untuk kita tengok online Ya, kita boleh membayar online. Kita sediakan platform online dan kita e-zakat online juga kita sediakan, bukan saja untuk membayar zakat, juga melihat status bayaran, juga status bantuan yang dipohon, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Senang mudah sebenarnya untuk kita membayar zakat ni. Tapi kadang-kadang kita suka last minute. Macam bayar zakat fitrah lah. Tunggu pagi raya. Pagi raya baru bayar. Pagi raya. Tapi kita cuba untuk bayar awal, kan. Insya-Allah. Apapun pergi untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut ke Lembaga Zakat Selangor. Terima kasih kepada Encik Saiful Yazan yang bersama dengan kita hari ini. Setiap tahun tak pernah miss bersama dengan kita di Borak Kuitiam untuk cerita mengenai pembayaran zakat. Dan Cik Haziq dah mahir bercakap tentang zakat. Setiap tahun kita interview. Okey, Alhamdulillah, terima kasih. Ya, kita lepas ni akan terus bercerita mengenai sayur lagi. Encik Saiful suka sayur apa? Saya suka kailan. Kailan. Kejap lagi cerita pasal kailan. InsyaAllah. Kita kembali selepas ini dalam Borak Kuitiam. Guna untuk buat pasu vertikal. Cantik. Inilah pipe mana yang kami ni? Terbalik pula pipe ni. Ni pipe rumah siapa? Pipe rumah jiran. Sebelah rumah jiran saya. Okey, tak apa. Lepas habis nanti kita pulang balik. Pulang balik dah potong-potong macam ni, air terkeluar. Jangan air pancit lah. Air terpancit lah keluar. Tapi boleh ke kita tanam pokok vertikal tinggi je ni? Kita dah buat banyak dah, Muaz. Semua jadi. Wah. Semua jadi. Tapi ada cara dia. Inilah dia. Bro Mickey. Okey. Bro Mickey akan kongsikan bersama dengan kita macam mana cara yang betul pakar pasu vertikal. Okey. Bro Mickey, sebelum kita nak cerita mengenai pasu vertikal ni, betul ke kalau kita nak buat ni kena pakai pipe air ni? Ya, betul. Kita gunakan pipe PVC 4 inci saiz dia. 4 inci 4 inci. Dia punya saiz lubang tu diameter. Habis lubang-lubang ni siapa yang buat? Atau dah sedia ada macam mana? Tak, ini kita kena buat. Okey, ini antara konsep vertical garden. Antara produk vertical garden lah yang saya buat sendiri. Saya DIY sendiri, olahkan sendiri dengan konsep tiru vasi.
Tiru basi. Tiru basi. Tiru basi maksudnya? Maksudnya kita tiru banyak orang tunjuk dekat YouTube kita boleh belajar kan, tapi kita inovasikan mengikut kreativiti dan kita punya sendirilah. Tiru basi. Yes, ya betul. Tiru basi. Jadi macam pipe ni, okey. Dia memang kita buat sendiri menggunakan alat-alat tertentu lah. Jadi kalau ini sebenarnya sesuai untuk mereka di rumah yang tak ada tanah, yang tak ada tanah, yang laman banyak ke apa kan. Untuk mereka yang duduk mungkin di rumah atas ke apa, boleh buat betul. Tanaman menggunakan pasu vertikal ni. Ya betul. Macam pasu vertikal ni kita kan antara masalah kita berkebun, kita duduk di bandar kan. Jadi ruangan terhad. Kita duduk macam contoh apartmen. Kita ada balkoni je. Kita ada balkoni je saiz tu. Jadi kita nak bercucuk tanam. Dan contoh macam saya sendiri tinggal di rumah teres intermediate, kawasan depan tu 20 kali 30. Kat situlah kita nak park kereta, nak motosikal, nak main pingpong. Nak main pingpong. Anak-anak nak bermain kan. Nak jemur baju. Semua kat situ. Kat situ. Jadi kat situ kita nak tanam. Jadi ruangan yang sempit tu memang sesuai sangat pasu vertikal ni lah. Sebab dia ke atas. Yes, sebab dia hanya guna satu kaki persegi sahaja dan kita boleh tanam banyak pokok. Kita tengok kan, lebih kurang satu kaki persegi kita boleh tanam banyak pokok. Di depan ni adalah contoh daripada Bromiki. Cantik ya. Yang telah pun siap ni dah siap dah keluar lah. Ya. Yang ni kita dah siap lah. Dah siap lah ni kat depan mata kita sekarang ni. Jadi ini adalah kita boleh buat bertinggi lagi ataupun memang kita boleh Okey, dia punya saiz macam yang saya buat kan, the best dia punya ketinggian adalah 3 kaki lah. 3 kaki kita ada 18 lubang. Boleh 18 lubang. Jadi pernah nak jaga tu maksudnya ada 18 pokok berbeza. 18 pokok itu kalau pokok yang besar dan macam pokok jenis macam bayam Brazil apa semua ni kan, kita boleh tanam lebih daripada satu pokok. Okey. 2 pokok, 3 pokok. Jadi banyak kita boleh tanam. Jadi macam mana masuk dalam, okey, saya tertanya juga macam mana kita nak letakkan tanah di setiap peringkat ni kan? Bromiki menunjukkan cara-cara ni. Alright. Okey. Mula-mula macam contoh ni, kita ada pasu tower vertikal ni, lepas tu kita ada pasu biasa. Ni pasu biasa. Alright. First step, okey, dalam ni ada batu. Ini adalah untuk kita lock supaya tak goyang sebelum kita masuk pipe ni. Lock pipe. Lock. Jadi kita masukkan pasu vertikal ni ke dalam pasu biasa, pasu bulat. Lepas tu kita masukkan batu-batu ni 4 penjuru lah kan. Dia berdiri lah. Ya, batu-batu ni batu-bata biasa kita boleh pecahkan ambil tepi-tepi jalan tu. Nampak tu. Jadi bila dia dah stay. Selepas itu baru kita masukkan tanah. Okey. Kita masukkan tanah ke dalam pasu biasa dulu. Pasu biasa, lepas tu kita padat tekan-tekankan dia. Kan? Okey, bercerita tentang tanah ni. Okey, tanah ni sebenarnya kita boleh macam saya punya tanah ni jangan sembarang tanah kita letak kat dalam ni. Tanah ni kita boleh mix lah, macam contoh tanah saya campur dengan bahan sabuk kelapa yang tadi kan, sabuk kelapa tu samalah kokopik. Okey, campur dengan tanah dan kita letakkan macam baja organik juga. Sebab pasu ni tinggi dan kita nak tanah yang dalam ni tanah yang berkualiti yang peroi. Macam saya kan, saya letak baja organik yang dibuat daripada kulit pisang. Kan ni memang baja organik. Dibuat dari kulit pisang dan telur. Kulit telur. Dia punya raw material. Jadi baja ni kelebihan dia bila kita masuk campurkan ke dalam contoh ni lah. Kita masukkan macam kalau untuk satu pasu ni lah yang saiz ni. Kita campur tanah kokopik sedikit, lepas tu kita masukkan baja ni dalam, kalau untuk satu ni lebih kurang dalam satu beg plastik, satu beg tu dengan terletak dalam tiga sudu lah. Saya bayangkan ni adalah satu beg tu 3 sudu, 3 hingga 5 sudu. Lepas itu kita gaul-gaulkan. Kita mixkan. Kita kena gaul untuk kita kena gaul. Lah. Kita kena gaul bagi sebati. Lepas tu barulah kita masukkan ke dalam yang tadi kita dah penuh kat sini kan. So tanah yang sama kita boleh saya buat Boleh. Okey.
Okey, sebelum tu sorry. Kena pakai glove. Kita pakai glove lah kan. Sebab bermain dengan tanah ni. Safety lah kan. Dia memang kalau takut pakai tangan, takut tangan kita kotor ataupun macam mana? Sebagai protection lah. Kita nak kadang-kadang bersih lah kan. Kadang-kadang tanah tu kita tak tahu apa konten dia. This is protection. Lepas tu nak turun makan. PPE. PPE. Yes. Lepas tu kita masukkan tanah ni. Lepas masukkan kat bawah, kita masukkan ke atas. Masukkan je ke atas tu. Kita masukkan ke atas sehingga dia penuh lah. Kita masukkan, dia akan turun. Dia akan turun. Dia kalau kita letak lah. Kita mampatkan lah. Lepas kita masukkan tanah, kita tekan-tekan sikit lah. Kita tekan sikit. Lepas tu bagi penuh. Okey, lepas tu selesai bahagian tanah tu. Dah masukkan tanah. Lepas tu next step lah. Kita nak tanam lah pula. Kena masukkan apa pokok yang kita mahukan lah. Ya, betul. Inilah dia. Jadi konsep dia sama lah. Benih dia. Ya, okey. Dia ada dua kaedah untuk kita tanam pokok ke dalam pasu vertikal ni. Yang pertama, kita boleh letak terus. Direct. Okey, benih ni kita letak terus. Saya showkan kita letak 3 hingga 4 biji untuk satu lubang. Okey, bukan banyak. Tak banyak lah, sebab dia lubang dia pun kecil je. Ya, lubang tu kecil je. Dia punya diameter ni 50 mm je. Diameter dia. Jadi kita tak 3-4 biji tu sebenarnya dia tak adalah tumbuh semua. Ada yang tak mungkin ada tak jadi kan. Kita tak 3-4 biji. Tapi apa sayur ataupun pokok yang kita boleh tanam dekat pasu vertikal ni? Sebab dia kecil je kan? Ya betul. Memang boleh tanam banyak pokok. Macam saya tadi kan, kaedah selain daripada yang benih ni, saya lebih suka kita semai kat tempat lain dulu. Okey, kita semai kat tempat lain dulu. Ini sawi giant. Okey, ni dah 13, 18, 5 hari. Okey. 5 hari kan. Dan yang ini lebih kurang dalam 2 minggu. 2 minggu lebih. Okey, kita semai kat tempat lain. Kita semai kat tempat lain bila dia dah besar macam ni, keluar dalam 4 daun. Lepas tu kita transfer ke pasu ni. Macam ni sawi ni besar tau. Kita letak satu pokok je. Dah tentu ni dah membesar je lah kan. Cik Miki, bila nak transfer ni kadang-kadang ada orang banyak silap ni. Macam mana nak ambil nak masuk ke dalam ni? Kadang-kadang takut tersalah mati ke, tersalah masuk akar ke. Okey. Kita kena macam tadilah, kena buat dengan kasih sayang. Kena kasih sayang. Yes, itu. Dia kena lemah lembut. Lemah lembut. Tapi jangan lembut. Lemah lembut. Jadi yang kita ambil yang kita dah semai ni kan. Kita ambil sawi yang kita dah daripada sekali dengan akar dia. Jangan potong. Jangan potong. Nanti kita ambil dari bawah. So bila macam ni, then kita just transfer je letak sini. Transfer je. Okey. Ke dalam setiap lubang ni. Alright. Lepas tu kena mampatkan tanah. Kita mampatkan tanah lah. Kalau macam tak cukup ni, kita add lah tanah. Tambah lah. Kita tambah tanah lah. Okey. Alright. Macam itulah kita masukkan. Wow, sebenarnya untuk menanam ni, dia senang. Senang. Kan? Cumanya ada orang yang tak sabar. Dia senang tapi dia rumit. Kan? Maksudnya kena ada kesabaran lah. Ya, betul. Lepas tu saya rasa dia bagusnya maksudnya macam mengisi masa kita. Yes, betul. Bila nak buat benda ni nampak sedikit rumit tapi masa yang kita ada tu dah cantik dah. Betul. Macam kita boleh tanam banyak pokok. Bukan setakat pokok sayur, sayur ulat-ulaman, herba kan. Macam boleh campur-campur lah. Boleh campur-campur lah. Ada. Kita boleh tanam satu ni, satu sawi, kailan. Kailan. Apa lagi? Yang biasa, yang sesuai lah sayuran berdaun. Tapi kalau yang berdaun, tanam pokok-pokok macam apa ni, bunga-bunga kan? Boleh. Pokok ros Jepun. Cantik kan, dia banyak jenis kan. Kita punya koleksi ros Jepun kat sini warna kan? Yes, untuk perhiasan pun boleh. Bukan untuk pokok saja. Sebab paip ni selepas dah jadi ada lubang-lubang macam ni, dia nampak letak macam paip. Betul. Kan dia nampak macam cantik. Ini perhiasan ni. Memang kita susun cantik, kita susun secara tersusun tu, dia bukan sekadar kita dapat makan sayur yang segar, tapi dia juga apabila tersusun, dia menjadi terapi dan akhirnya yang kita nak itu adalah hasil tenang dan hilang stres kita. Oksigen, memberikan oksigen juga. Jadi, Bro Maki pula. Bro Miki. Sabar, jangan marah. Tak boleh ni, dia tak kuat buat sayur ni. Bro Miki. Bro Miki, mungkin boleh bagi tahu apa nama Facebook untuk kita semua kan, dapat tahu lebih lanjut lagi, nak beli ke, cari part ni, kebun DIY ni. Kita tak nak pakai orang lah. Okey, yang pasal Facebook tu memang saya
ada apa ni channel YouTube. Wah. Channel YouTube dan subscribe guys. Jadi turn on notification. Saya memang buat apa ni cerita tentang tutorial cara bagaimana kita nak DIY. Contoh macam nak DIY pasu tower vertikal ni pun memang saya dah buat. Di mana banyak lagi kaedah-kaedah kita nak bercucuk tanam yang mudah dan dengan konsep vertical garden. Kita ruangan yang sempit kan. Betul? Jadi kita nak bercucuk tanam. Jadi konsep vertical garden ni banyak kat situ kat YouTube channel saya M Saimiki Ibrahim. Alright. Boleh subscribe kat situ. Saya juga ada Facebook page dan Facebook group Kebun DIY Laman. Atau anda hashtag Kebun DIY Laman. Cari je. Boleh kat situ. Yang ni pun saya ada buat tutorial di tu. Okey, Bro Miki. Hidroponik. Nanti apa-apa kita jumpa dekat YouTube lah. Patutlah. Tidak biasa kat YouTube. Turn on notification. Tapi kalau macam nak saya buat pun kan, untuk anda juga boleh ke kedai Shopee lah. Ada juga. Sebab apa? Ada kawan-kawan tu dia berminat. Dia kata efektif lah macam ni. Jadi saya nak bantu kat dia orang. Kita tengok anugerah box office dulu. Bro Miki dia tak boleh stop dah ni. Okey, alright. Okey. Subscribe. Okey. Saya nak beli. Alright, terima kasih. Sambung balik, sambung. Jadi saya beli ni. Okey. Filem ini telah mendapat kutipan sebanyak RM30 juta di bawah skim wajib tayang Finas. Filem box office FFM 31 akan menerima sebuah trofi dan wang tunai sebanyak RM5,000. Tajaan Finas dianugerahkan kepada filem Ejen Ali The Movie. Thank you. Terima kasih. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada tim kami yang menghasilkan animasi ini, tim Warriors, rakan kongsi kami, Primebox Studios dan juga MDEC di atas sokongan. Selain itu kami juga ingin berterima kasih kepada semua peminat, semua kawan dan keluarga kami. Terima kasih. Power Ejen Ali The Movie menerima 10 pencalonan dan dapat 2 trofi di Festival Filem Malaysia ke-31 anjuran Finas yang telah berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur untuk edisi ke-31 ni. Dan wow, saya sendiri tengok Ejen Ali The Movie ni 3 kali dekat wayang. Betul ya. Jadi 3 kali kat wayang. Saya sekarang ni dah berkali-kali saya tengok, tak tahu dah berapa kali. Sebab dah repeat. Sekarang kan ada macam-macam platform. Tak bosan kan? Tak bosan. Yeah. Itu masalahnya. Betul. Jadi sebab itu kalau kita tengok pencapaiannya 30 juta kutipan untuk filem animasi, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kami bawakan untuk anda sekali lagi, kita bersama dengan Usama Said Yassin yang merupakan pengarah Ejen Ali The Movie dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Wow Animation. Kita ada Muhammad Faiz Hanafiah, merupakan penerbit, dan juga Hakim Kamal, penata bunyi untuk Ejen Ali The Movie. Yeah, Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Wah, muka semua ada senyum. Kita boleh proceed next film. Proceed next film. Usama, first kali kita nak ucapkan tahniah lah sebab menerima anugerah yang memang kalau kita tengok tahun 2020 ni macam-macam anugerah yang Ejen Ali The Movie dapat dan mendapat box office 30 juta lagi kan. Adakah dari awal masa buat Ejen Ali The Movie ni Usama, memang dah jangka dah Ejen Ali ni akan dapat banyak anugerah lah, banyak award lah ni? memang tak lah. Tak. kita I think kita always cuba buat yang terbaik. Maksudnya dengan orang kata apa, dengan talent yang ada, dengan tim yang kita ada, kita cuba buat sehabis baik yang kita boleh buat. Tak semestinya always apa yang kita tahu, banyak benda yang mencabar diri juga masa kita buat. Dan dalam masa yang ada, bajet yang ada, kita cuba sehabis baik lah. Okay. So lepas daripada itu semuanya kita berharap lah apa ya kan. Itu bonus lah kiranya kan sama. Betul. Betul, bonus. Okey, jadi selaku penerbit filem Ejen Ali ni, Faiz, bagaimana agak dari segi perasaan apabila melihat filem animasi karya ini dicalonkan sehingga 10 kategori ya untuk termasuklah filem terbaik di kalangan filem live action. Pastinya ada ialah perasaan gembira semua orang, merasakan perkara yang sama, tapi bagaimana dengan anda and the team?
Alhamdulillah saya rasa syukur sangat. Perasaan dia macam bercampur-campur sebenarnya. Segala penat lelah kan masa buat filem pertama kami sampai ada tidur office dengan anak-anak selama beberapa bulan. Ianya berhasil lah dengan 2 pingat yang diperolehi dekat FFM. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada penonton yang memberikan sambutan yang luar biasa sehingga mendapat kutipan tertinggi tahun 2019. Min selaku penerbit sejujurnya ada sedikit kecewa sebab yalah semua orang mengharapkan dapat menang filem terbaik kan. Ya, tapi betul. still sebenarnya rasa sangat berbangga sebab dicalonkan 10 kategori. Dia mungkin satu titik permulaan lah saya rasa untuk filem animasi tempatan mendapat tempat yang setara dengan filem live action yang lain saya rasa. Betul. Sebab ada kategori apa tu? Sama dengan kategori filem live action yang lain kan. Saya sendiri harap ada kategori animasi filem terbaik sebenarnya pada tahun 2019 sebab ada 3 filem animasi tempatan dihasilkan. Ya, insya-Allah sebenarnya saya sekali rasa lagi insya-Allah saya rasa bersyukur dan gembira lah. ya, Ejen Ali The Movie 2 nanti akan menang filem terbaik. Amin. InsyaAllah. Okey. Ini Abang Warriors dan juga Framework Studio. Ya, Hakim. Ya, saya. Kita semua nak ucapkan tahniah kepada awak dengan Fadli Syafian dan juga Syafiq Issa yang menang anugerah penataan bunyi terbaik dekat FFM 31 dan mungkin ada dalam kalangan penonton yang tak tahu sebenarnya sudut teknikal untuk menghasilkan filem dan penataan bunyi sangat-sangat penting. Mungkin Faiz boleh ceritakan sikit apa tanggungjawab Faiz sebenarnya dalam Ejen Ali The Movie. Ceritakan kerja apa yang Faiz buat. Yang Faiz buat pula, yang Hakim buat. Faiz dah cerita tadi, yang Hakim buat. Okey, bagi yang belum tahu, penataan bunyi ni kata lain dia sound design. Dia merupakan sound effects untuk visual lah, untuk audio. Sorry, kalau animation dia ada visual effect, ada color kan. So ini dia punya audio side of the animation. Itu visual effect lah. So, tanggungjawab sound design untuk Ejen Ali ni kira agak penting lah sebab konsep Ejen Ali tu sendiri futuristik kan. Yep. So, a lot of research, reference dan study telah berlaku di situ untuk mendapatkan originality sound. So, bila kita dah settle reference and then kita cari sumber rakaman yang menarik untuk kita design, baru kita dah boleh dapat eksklusif sound design for Ejen Ali saja. Sebab bila kita dengar sound dia pun memang sedap lah. Dia susah nak cakap lah. Kita berpuas hati dengan sound dan juga jalan ceritanya. Feel dia sampai. Feel dia sampai. Feel dia sampai. Kita pun rasa seolah-olah kita ni ada power nak juga berlawan. Okey, jadi Usama mungkin dari segi kita tahu kategori pengarah terbaik dan juga pengarah harapan di FFM 31 ni. Jadi selaku pengarah dalam generasi muda ni, mungkin boleh kongsikan sikit bagaimana bermulanya kerjaya anda. Sebab ialah selaku individu yang muda ni nak lakukan sesuatu, satu orang ramai tak percaya. Nak atau tidak itu biasa. Apabila kita buktikan, baru orang buka mata. Baru cakap, oh dia ni bagus sebenarnya. Saya dah lama dah kenal dia. Baru nak ngaku member. Saya alhamdulillah lah saya dapat peluang dari awal kan. Saya mula dengan kerjaya dengan role sebagai animator sebenarnya. Daripada animator tu saya berkembang naik jadi animation director. Dan kemudiannya diberi peluang untuk direct beberapa musim Upin dan Ipin. Dan bila saya set up WOW dengan Faiz dan kawan-kawan semua, saya punya first ni lah debut sebagai penulis dan pengarah. So saya rasa untuk jadi pengarah filem tu mungkin kita bermula dengan platform atau medium yang lebih ni lah orang kata kecil dulu kan. Mungkin dengan TV series, TV commercial, short film. Dan bila kita dah build that confidence, I think baru kita move on to something yang lebih berisiko tinggi seperti filem lah. Wow. Dan sekarang ni dengar cerita pihak WOW Animation telah pun memulakan produksi filem Ejen Ali The Movie 2. Mungkin Faiz boleh ceritakan sikit lah. Mungkin ada benda yang telah pun dipelajari daripada Ejen Ali The Movie yang pertama. Kan? Mungkin ada pembaruan yang akan dibawa dari segi teknikal ke Faiz. Mungkin Faiz boleh ceritakan sikit? Oh, boleh. Kalau kita tengok movie yang first, kita ada macam scene dekat langit. So mungkin movie baru ni kita akan buat scene yang tepat
tempat lain lah, macam dalam air ke. So kita nak always nak explore scene baru yang menarik yang kita tak pernah buat sebelum ni. Kami juga ada set up satu team baru yang mana kita bagi team visual effects yang diorang boleh menghasilkan macam efek-efek 3D yang lagi real, macam asap, letupan, laser tembakan dan lain-lain lah. Kalau apa, macam dari segi storyline pula, kita kan masa first movie kita ada bagi hint kan, macam kita nak kenalkan satu macam suit baru untuk Ali, Satria. Okay, selain itu kita ada new development dan konflik lah antara Ali dan watak-watak lain. Kita juga ada plan nak ketengahkan salah satu villain dari series kita, tapi tak boleh bagi tahu lagi lah siapa. Yang dah sedia ada. Nak spoiler kan? Yang dah sedia ada Yang dah sedia ada, kita akan ketengahkan dalam movie baru nanti. Okey. Nak kena teka ke? Nak kena teka ke? Tak, kalau teka pun dia takkan bagi tahu sekarang. Jadi kalau kita tengok mungkin tak surprise nanti kan. Mungkin akan ada lagu-lagu lagi Mamat Maju versi 2, mana kita tahu. Sebab benda tu jadi. Mungkin. Tu kena tanya Hakim. Tu kena tanya Hakim sebab bila kita tengok mengenai muzik ini memang itu yang kita dapat lihat impaknya. Tapi Hakim, dari segi bagaimana inspirasi yang awak dapat ini? Sebab bila nak menghasilkan bunyi ni kena ada reference kan. Dan bila ada reference tu kadang-kadang kita boleh reference benda tu tapi nak bunyi sama tak jadi. Bagaimana awak mengolah dan bunyi tu saya boleh katakan standing dengan filem international. Okay, on behalf of the team sebab kita work as a team and then sound design untuk Agent Ali ni kira percentage dia besar juga untuk animation ni kan. Sebab without sound design tu akan jadi plan mendata je lah, plain je kan. So kita terapkan 3 proses lah. First logic tu macam kita tengok environment kan. Kalau kat hutan bunyi hutan lah. Kalau senapang bunyi senapang, kalau penumbuk bunyi penumbuk. And then to make it more interesting kita masuk creative side sikit. So creative ni kita design bunyi senjata, bunyi Agent Ali tu punya senjata apa, yo-yo kan semua kan. Itu creative side. Kita move to technical side pula. Technical side ni nak bagi yang macam you guys rasa tadi kan. Rasa boleh rasa. Ini semua technical side punya. Maknanya detail dia. Detail dia dengan sound engineer tu kita bekerjasama. Contoh macam karakter ni badan besar ni. Dia jatuh bawah, boop kan. Takkan nak bunyi kecepuk. Kecepuk. Tapi kan kita nak bagi audience rasa. So ni. Wow, sebenarnya kan kita kagum dengan hasil kerja daripada tim Wow Animation sendiri. Dan kalau anda semua peminat filem animasi nak tengok Agent Ali The Movie, anda boleh tonton dalam dui bahasa Melayu dan Inggeris dekat platform Disney Plus Hotstar. Ya, dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Usama Zaid Yassin, kepada Muhammad Faizan Afiah dan juga Hakim Kamal yang bersama dengan kita. Tahniah sekali lagi kerana memenangi anugerah dan mendapat box office 30 juta. Yes, luar biasa. Jadi untuk anda semua terus sokong filem animasi tempatan kita dan besok anda akan bersama dengan Haziq lagi dengan ada topik yang akan dibawakan. Ya. Kau lupa topik apa betul? Bukan aku yang buat, kau yang buat. Topik apa tu? Besok kita akan cerita. Di Borak Kopitiam pukul 8 pagi macam biasa di TV3. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat mengundi untuk anda yang berada di Sarawak. Aku saing untuk menang. Cakap terang. Orang tenang kalau pagi patah sayap, petang aku cuba terbang sampai aku dalam hutan. Semua rimau aku serang, ikat tangan masuk gelagang, aku masih boleh tendang. Belakang aku tak lengang, kalau nampak jangan cengang. Kalau kacau bendang kami nanti dengar gendang perang. Lepas tawan yang di sini lawan yang seberang. Bukan kami tak kenal tempat, dua kami kurang jadi lebihkan cepat. Walaupun 1-2 kerat, kami tetap kejar kejayaan yang semakin dekat. Bukan kami tak pandai lihat yang atas, bahkan besar bila bawah yang bergiat. Jadi kami pasang niat baikkan keadaan semua yang terlibat. Angkat suaraku memanggilmu bersama lalu jalan.